Ta'ala, kerana pada malam ini kita sekali lagi bertemu dalam satu siri kuliah maghrib eksklusif dibawakan khas daripada rancangan Ustaz Pilot TV Al-Hijrah edisi Pintu Syurga. Baik. Sementara secara live bateri habis ya. Tak apa, kita berhenti seketika. Secara Facebooknya kita ada masalah teknikal lah sekejap. Okey, insyaAllah. Baik, mungkin penonton-penonton di Facebook terkejut lah. Kenapa pula tu kan? Biasalah bateri. Tak ada apa-apa masalah. Bukan rusuhan penonton stadium bola sepak. Bukan. Ini hanya bateri saja. Janganlah bimbang. Tak ada rusuhan di depan Ustaz. Baik. Jadi Alhamdulillah malam ini syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat bertemu dalam satu siri kuliah maghrib eksklusif dibawakan khas dari rancangan TV Al-Hijrah Ustaz Pilot musim ketiga edisi Pintu Syurga. Dan insyaAllah malam ini kita akan sambung lagi. Kita akan dedahkan lagi apakah amalan yang kecil-kecil tetapi kalau kita buat impaknya besar. Allah ampunkan dosa kita, Allah masukkan kita ke syurga. Ustaz, saya dah umur 40, 50, 60, 70, 80, bimbang Ustaz. Kawan saya ada yang tak ada, jiran saya pun ada dah meninggal dunia. Adik-adik saya pun ada yang telah dijemput ilahi. Ustaz, ada tak amalan kecil-kecil Ustaz? Kalau saya buat Ustaz, kurang-kurangnya Ustaz, dia boleh menampung amalan saya. Masa umur saya 18 tahun dahulu saya cuai. Masa umur saya 25 tahun dulu saya remaja. Masa umur saya 30 tahun dulu Ustaz, Allah lambat semayang. Kurang-kurangnya Ustaz, bila saya buat umur 40, 50, 60, 70 ni, apa-apa berlaku pada saya, dia boleh memberatkan timbangan saya dalam kebaikan dan memasukkan saya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya pernah dengar dulu di sekolah rendah, Ustazah cerita, ada seorang pelacur dia bagi anjing minum. Lalu ketika mana dia meninggal dunia, Nabi kata, "Ghufira dzambihi dakhala jannah." Allah ampunkan dosa dia, Allah masukkan dia ke syurga. Ustaz, ada tak amalan kecil-kecil macam tu Ustaz? Takut dengan Ustaz kan, kadang-kadang umur 40, 50, 60, 80 ni macam-macam dia berlaku. Baik. Jadi malam ini ada kita sambung lagi amalan kita, tapi amalan malam ni satu tapi warisi dia banyak. Warisi dia banyak. Anda kata 2 minggu lepas kalau masih ingat lagi, amalan kita iaitu apa dia? At-taghrib fi salati fi faladin, iaitu galakkan beribadat sembahyang di mana-mana ketika mana masuknya waktu. Itulah dulu-dulu orang berhenti di surau, berhenti di masjid, berhenti di tepi jalan, berhenti di rumah saudara mara, R&R dan sebagainya. Rupa-rupanya Allah ampunkan dosa dia. Dia digunakan nikmat pahala 50 pahala solat dan dimasukkan ke syurga ketika wafat nanti. Baik, Alhamdulillah. Jadi malam ni kita sambung lagi amalan ni apa? Baik, malam ni at-taghrib fil ayat wa azkar yaqulaha iza asbaha wa iza amsa. Apa ibadat malam ni? Baik, kadang-kadang kita terkejut. Dulu masa umur kita 20, 30, 40, kadang-kadang bila kita sembahyang kita ikut imam, bila kita ikut arwah ayah, ikut arwah atuk, kadang-kadang dia baca ni, kadang-kadang dia baca ni, kadang-kadang kita pun tak faham, dia suruh selawat 10 kali. Pernah kan? 10 kali pagi ke malam. Kadang-kadang dia suruh baca 3 kul. Pelik kan? Kadang kita pelik. Nak tidur baca 3 kul. Oh, dia kata nak tidur baca bismika Allahumma ya wa'amud. Ada kata pula baca bismillah 21 kali. Yang kita ni betul-betul baca kan? Kita pun terkejut, betul tak tuan? Kadang boleh umur kita 40, 50, 60, macam-macam bacaan ada kan? Ada yang kata pula baca 3 kul waktu pagi. Ada yang kata masa nak tidur. Dan pelbagai. Dan ada pula mengatakan pula, kena baca pula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta tadi. Ada pula kena baca subhanallah bihamdi. Jadi malam ni kita dedahkan amalan dia Nabi sebut nampak kecil tapi impaknya besar. Allah ampunkan dosa kita, Allah masukkan kita ke syurga. Tetapi kalau kita tak meninggal dunia, Allah cukupkan rezeki kita sebab kita amalkan ibadat itu. Baik, namanya apa? At-taghrib, galakkan suruhan fil ayat wa azkar, dalam membaca beberapa ayat, wa azkar, dalam menyebut ataupun menzikir atau menyebut nama-nama Allah. Sebab itu ada ibadat. Kadang-kadang ada orang baca ayat, pernah dengar tak? Ada orang baca surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir je. Pernah dengar tak? Nampak? Kenapa 3 je ayat terakhir kan? Pelik. Sebab itu punya ada amalan Nabi sebut galakkan untuk baca beberapa ayat. Ada amalan pula Nabi sebut, dia kata wa azkar, menyebut beberapa zikir Allah ataupun sebut nama Allah. Yaquluha iza asbaha, yang mana dia mesti buat ketika waktu subuh, au iza amsa, ataupun ketika masuk waktu petang atau malam. Jadi malam ni kita dedahkan
Adakah cukup dengan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa sami'ul alim? Jadi malam ni kita dedahkan banyak sebenarnya amalan-amalan tak sangka. Tak sangka ya. Jadi sebab itu kita kena ingat. Tadi kalau kita dengar imam baca lepas maghrib, antara satu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ada dengar baca tadi kan. Jadi malam ni mari kita dedahkan. Baik. Jadi seperti biasa daripada hadis sahih yang Ustaz buka sama daripada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Imam Ahmad ataupun Ibnu Majah bagi membuktikan apa yang Ustaz sebut ini benar-benar daripada hadis sahih yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW dan dijanjikan keampunan dosa oleh Allah SWT, dia dimasukkan ke syurga. Baik, dibahas pusingan pertama, benarkah ini amalan? Pusingan kedua, jika benar ini amalan, bagaimana Allah memberatkan timbangan daripada mahsyar? Dan pusingan ketiga, seperti mana di tiwal hijrah, bagaimana Allah memasukkan dia ke syurga. Oleh kerana masa yang terbatas, kita gabungkan ketiga-tiganya supaya kita dapat menjimatkan masa, supaya tidak terlalu ikut prosedur TV, kerana ini kuliah maghrib direct bacaan kitab. Boleh ya? Baik, jadi kita terus sambung. Kita ambil daripada hadis sahih. Kali ini Ustaz pilih daripada hadis sahih riwayat Abu Daud, subhanallah, dan juga riwayat An-Nasai. Daripada Muaz bin Abdullah bin Khubaysh, daripada ayahnya radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, "Kharajna fil lailah matar wa zulmah syadidan." Kata Muaz bin Abdullah, dia kata, adapun kami keluar pada satu malam yang hujan, yang pada malam itu hujan tu sangat lebat dan sangat gelap. Natruk Rasulullah SAW, lalu kami pun memintalah, kami pun menuntutlah kepada Rasulullah SAW. Sebab malam tu dia keluar gelap, dalam keadaan hujan lebat, mungkin kita takut dan sebagainya lah. Lalu mereka pun meminta daripada Nabi Muhammad SAW, liyusalli nabina, untuk semayang bersama-sama dengan mereka, fa'aradnahu, dan memberitahu atau mengajar mereka. Baik. Faqala kul, lalu Nabi kata apa? Maka Nabi kata, katakanlah, apa kamu nak kata? Falam aqulu syai'. Maka mereka kata, aku tak kata apa-apa pun. Baik. Lalu qala Rasulullah SAW, Nabi kata lagi, kul. Sebab dia datang jumpa Rasulullah, dia tuntut Rasulullah, dia kata, katakanlah kau nak apa? Falam aqulu syai'. Maka kata Muaz bin Abdullah, aku pun tak berkata apa-apa pun. Baik. Semua Nabi kata lagi, Nabi tanya lagi, kul. Katakanlah, kau nak apa ni? Nak apa? Qala, lalu katalah Muaz bin Abdullah, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah SAW, ma'akul, apa yang aku nak cakap? Sebab itu bila kita jumpa Rasulullah, tergamam. Pernah dengar tergamam? Pernah dengar tergamam? Kadang-kadang kita nak jumpa pemimpin yang hebat. Tiba-tiba sampai jumpa dia, tak boleh berkata. Contohnya kalau kita zaman muda dulu tuan, nak temu duga. Kadang-kadang seronok. Nak dapat kerja, sampai temu duga, interview, gagap. Itu dia tergagap. Baik. Sebab itulah, lalu dia kata, qultu ya Rasulullah, lalu aku pun berkata kepada Rasulullah, ma'akul, apa yang aku nak cakap? Apa yang aku nak cakap? Dia jumpa Rasulullah, dia nak minta, tapi dia tak tahu apa dia nak cakap. Natlub, kami meminta kepada Rasulullah, tapi nak minta apa tak tahu. Qala, lalu Nabi pun cakap, kalau kau tak ada cakap, biar aku cakap lah. Lalu Nabi kata apa? Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain. Apa dia? Bacalah kamu qul huwallahu ahad. Bacalah kamu wal mu'awwizatain. Qul huwallahu ahad ni apa? Maknanya baca surah Al-Ikhlas. Kalau kau tak reti, hujan lebat, sangat takut, dalam keadaan kau nak suruh aku minta sesuatu pada aku, kau tak tahu cakap, kau baca qul huwallahu ahad dah. Nabi kata, baca qul huwallahu ahad sampai habislah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal mu'awwizatain, dan kau bacalah dua surah pelindung, dua surah perisai. Perisai maksudnya kalau depan belakang perisai. Apa dia? Mu'awwizatain ini, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Satu lagi, mu'awwizatain ini surah pelindung, dua perisai. Apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bila bergabung qul huwallahu, bergabung qul huwal falaq, bergabung qul a'udzu binnas, jadilah orang Melayu panggil apa? Tiga kul. Tiga kul. Nampak tak? Baik. Lalu Nabi kata, engkau baca qul huwallahu, kau baca qul huwal falaq, kau baca qul a'udzu binnas. Hina tusbih,
Ketika mana datang waktu subuh, kau baca 3 kul. Itulah sejarahnya tuan, Dr. Datuk Datin Noi yang kat luar sana menonton Facebook. Itulah ceritanya orang tua dulu. Lepas subuh baca 3 kul. Jangan lupa baca 3 kul. Itulah Nabi suruh. Hina tasbih. Ketika mana masuk waktu subuh, datang subuh, baca 3 kul. Wahina tumsi. Dan ketika mana datang waktu petang atau malam, baca 3 kul. Pernah dengar tak orang tu kata lepas asar baca 3 kul? Pernah dengar tak? Lepas asar baca 3 kul. Kalau tak boleh pun masa malam pun baca 3 kul. Kalau siapa tidur lepas maghrib ke isyak pun baca 3 kul. Hina tumsi. Ketika mana datang waktu petang nak maghrib nak malam pun bacalah 3 kul. Berapa kali? Salasa marrat, 3 kali, 3 kali, 3 kali. Sebab itulah kita diajar tapi kita tak faham nak baca maksud bila. Jadi 3 kali itu apa? Qul Wahad 3 kali, Qul Falaq 3 kali, Qul Rabbin Nas 3 kali. Ketika bila? Waktu subuh. Ketika mana? Waktu petang. Lepas asar tu, lepas baca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wa las sama'i wa sami'al 3 kali tu, baca 3 kali. Siapa yang tertinggal maghrib ke isyak nanti tu baca 3 kali. Nabi kata apa? Takfika min kulli syai', takfika min kulli syai', takfika dalam bahasa Arab. Maka dia akan mencukupkan kamu, maka dia akan cukupkan kamu min kulli syai' daripada apa saja yang tak cukup. Sebab itu kalau hari itu dia minta perlindungan pada Allah, perlindungan dia cukup. Kalau hari itu kalau dia minta dia mati baik, dalam keadaan baik, mati dia dalam keadaan baik. Itulah sebabnya jangan lupa orang tua dulu dia tak bodoh. Walaupun dia tak ada kuliah maghrib setiap malam macam kita, tetapi mereka hanya ada baca Yasin seminggu sekali, nampak? Tetapi hidup mereka bersyariat, mereka amalkan sebab apa yang mereka sebut itu benar-benar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah biasa kita dengar kena baca 3 kul 3 kali pagi, kadang-kadang baca malam orang nak tidur. Sebab tu kita keliru. Ni yang mana satu betul ni? Sebenarnya bacalah 3 kali 3 kul waktu pagi, bacalah 3 kul 3 kali innama tumsi ketika masuknya waktu petang nak maghrib. Jadi kalau boleh, kalau ustaz baca lepas asar, baca lepas asar. Ada orang pula dia tak baca, dia nak baca lepas maghrib atau masa nak tidur isyak tu. Tapi jangan lupa baca 2 kali, satu pagi, satu petang atau malam. Baca 3 kali. Kenapa? Hina takfika, maka dia akan mencukupkan kamu min kulli syai' daripada setiap sesuatu yang tak cukup. Jadi kalau kita tak cukup rezeki, mudah-mudahan pagi itu rezeki kita cukup. Berniaga baik. Pagi itu anak kita nak temu duga dapat kerja. Mudah-mudahan. Hari itu kalau ada benda-benda tak baik, Allah lindung kita dengan secukup-cukupnya keselamatan. Itulah bacanya 3 kul 3 kali. Nampak tak? Jadi bila umur kita 40, 50, 60, 70 ni, bimbang juga macam-macam berlaku. Kadang-kadang kereta orang bawa tak betul. Betul tak? Kita bawa kereta elok. Kadang-kadang kita pun risau juga. Takut-takut pergi pasar, kena serangan jantung ke apa. Jadi sebab itu bacalah 3 kul 3 kali. Sebab itu kalau tutup dulu, dia tak bagi buka pintu. Dia kata baca 3 kul baru buka pintu keluar. Pernah dengar tak? Nak keluar baca selawat 10 kali baru keluar. Pernah dengar tak? Sebab ada sebabnya memang Nabi suruh. Baik. Lalu tuan-tuan rahmat Allah, boleh orang lelaki ni nampak macam komputer, main serap ya. Orang perempuan bagus tengok dia ambil pen dia tulis. Bagus, masya-Allah tabarakallah. Baik. Lalu hadis nombor 2, mungkin penonton Facebook di luar sana tak apalah, dia boleh rakam, dia tengok banyak kali. Baik. Lalu hadis nombor 2, boleh. Jadi sebab itu Ustaz tinggalkan 3 kul. Jadi amalan hari ini apa dia? Sebab itu ada setengahnya jenazah kalau kita mandikan, cantik. Jadi kalau hari Sabtu ni di USIM akan dibuat majlis mandi pengurusan jenazah peringkat Negeri Sembilan di USIM. Kita buat di USIM. Sebab itu pengalaman kita kadang mandikan jenazah, ada jenazah cantik. Ada jenazah kadang bau wangi kat dahi, kadang muka tersenyum. Kadang-kadang tengah-tengah mandi kan tu, nampak macam hidup. Jadi antara amalannya bila kita tanya anak dia, kita tak tanya dia. Kenapa? Dia dah meninggal dunia. Nak mati, bahaya. Jangan cari pasal. Kita tanya anak dia, apa amalan arwah ayah ni? Ayah ni apa amalan dia? Ayah ni tak ada apa usah, biasa je. Ialah masuk kita bina rumah anak yatim ke, bantu orang susah ke, bina masjid ke, semua tahajud malam. Dia kata ayah ni kadang-kadang. Tapi ayah ni dia rajin. Dia suka baca macam-macam, wirid. Wirid macam mana? Contohnya ayah kalau bagi tahu kami, dia kata jangan tinggal baca 3 kul. Pagi dengan petang. Jadi fahamlah kita, oh ayah ni dia pegang betul-betul. Jadi kalau betul lah dia baca Qul Wahad,
3 kali, setiap kali dia baca pagi 3 kali, Nabi kata 1 keluhan, umpama 1/3 Quran. Kalau dia baca pagi 3 kali, umpama dia khatam 1 Quran. Malam pula dia baca keluhan 3 kali, khatam 1 Quran. Maknanya kalau dia meninggal, setiap hari dia khatam 2 kali Quran. Patut jenazah dia cantik. Yang kedua, dia baca Qul Huwallahu Falaq, Qul Huwallahu Nas. Nabi kata mu'awwizatain. Qul Huwallahu Falaq, Qul Huwallahu Nas ni surah 2 perisai. Surah 2 perisai. Bayangkan kalau kat dunia, dia boleh lindung kita daripada apa-apa, Qul Huwallahu Falaq, Qul Huwallahu Nas. Ini kan boleh di pada masyarakat atau di akhirat nanti. Nampak tak? Itu pun tengok, dia baca 3 kali. Maknanya 3 kali perisai dia, depan belakang. Patutlah jenazah dia cantik, hadirin rahmati Allah. Patutlah kita faham kenapa kalau kita pergi ke tahlil, arwah meninggal, tu imam akan baca 3 kul. Nampak tak? Itulah nikmat 3 kul. Baik. Lalu hadis yang kedua, amalan yang kedua. Boleh ya? Yang baru sampai, Ustaz sebut malam ini, amalan dia, jangan keliru ya. Jadi amalan dia malam ni banyak. Tapi dalam satu tajuk yang sama dalam kitab, At-Taqrib fil Ayat wa Azkar. Namanya apa dia, doktor? Galakkan, suruhan, Nabi suruh kita buat apa? Ibadat apa? Fil ayat, dalam membaca beberapa ayat. Itu kadang-kadang kalau dulu kita muda-muda, arwah mak, arwah ayah kadang suka kata, baca ayat ni baca ayat ni. Ya kita mak ni pandai-pandai, tebuk mana ni? Atuk ni pandai-pandai ajar, baca mana? Sebenarnya itu amalan. Amalan tu bukan saka nah. Amalan tu memang ayat tertentu yang Nabi suruh kita baca. Bila kita baca ayat itu, Allah ampun dosa kita masuk syurga. Allah ampun dosa kita masuk syurga. Doktor perasan tak? Pernah dengar tak ada orang suruh baca 3 ayat terakhir Al-Baqarah? Pernah tak? Pernah. Itu amalan. Itu at-taqrib fil ayat. Galakkan suruhan dalam beribadat fil ayat, membaca beberapa ayat. Dan malam ni kita bocor juga wa azkar, dan beberapa zikir Allah. Contoh tadi imam baca lepas maghrib, nampak beberapa zikir Allah. Yaqulaha iza asbaha, dia hendaklah membaca dan beribadat ketika waktu subuh, au iza amsa, ataupun ketika waktu petang dan malam. Itulah malam ni kita bocorkan rahsia kenapa orang suruh baca 3 kul yang pertama tadi. Jadi kita dah faham dah kenapa baca 3 kul. Sebab tu doktor kadang keliru. Ustaz, saya pelik dah. Orang mak saya kata baca doa tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Betul. Ini ada baca 3 kul, baca bismillah 1 kali, baca pening kepala. Jadi kita dah bocorkan rahsia tadi. Kenapa kena baca 3 kul pagi dengan malam atau petang. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tak mati, Nabi kata apa? Takfika min kulli syai'. Dia akan mencukupkan kau daripada semua setiap perkara. Jadi kalau hari itu kalau kita menjaga baik. Malam tu kalau kita nak tidur, keselamatan kita cukup. Allah jaga depan belakang rumah kita. Jadi jangan lupa baca 3 kul. Kalau kita sakit, kita kau apa, Allah jaga keselamatan kita daripada serangan jantung, daripada sakit dan sebagainya. Subhanallah. Tabarakallah ya. Jadi tuan-tuan pada Allah Ta'ala, semalam kita dikejutkan lah. Sahabat baik kita dan jiran Ustaz, kawan baik, kawan rapat semua. Tapi dah jadi mufti, jadi menteri lah. Sekarang pengurusi USIM, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Jadi dia duduk dengan Ustaz semalam dekat kubur, kami duduk sebelah-sebelah. Dan ketika mana bacaan talqin tu, saya tak duduk sebelah dia lah. Sebab nak bagi saudara mara duduk. Dan sebagainya. Jadi hadirin rahmat Allah, habis saja daripada tahlil arwah tu. Jadi kubur arwah anak Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri ni di Kota Seri Mas. Kuburnya tu tak jauh dengan kubur arwah mak mentua saya yang saya cerita dulu lah. Jadi saya pun lepas habis tu, jemaah semua bangun keluar. Saya pun jumpa kawan-kawan saya yang sama lah. Dia pun keluar TV juga, ustaz-ustaz kawan-kawan. Kami jumpa pegang-pegang, bukan raba-raba tak, pegang-pegang tangan salam. Saya pun pergilah ke kubur arwah ibu mentua. Dan semua jemaah pun dah habis, kubur pun ada dengan 3-4 orang saja. Kadang-kadang itulah saya pun buat tahlil ringkas di kubur arwah. Dan ketika tahlil ringkas tu saya pelik, ada satu orang pakai baju hitam, dia lalu ke depan saya. Jangan takut tuan, ni bukan cerita seram. Tuan, jangan cerita seram, tuan pakai hitam, aku ke seram. Tiba-tiba tuan-tuan, ada orang pakai baju hitam, dia lalu depan saya tuan. Seram tak? Seram tuan, kubur ni hujung kali tuan. Yang tadi kubur yang anak arwah Datuk Zul ni, depan-depan pintu, di hujung kali. Tiba ada satu pakai baju hitam lalu depan saya. Seram tak? Sekarang dah boleh seram kan? Seram, dia pun pergilah ke hujung kali kubur. Kubur yang mak mentua saya ni hujung, di hujung lagi. Dan saya tengok dia pun lama juga. Ish. Orang Kedah kata seriau. Hei, takut. Aku imam, serang imam, lari imam. Tapi saya istiqamah. Buat tak tahu saya lah. Buat tak tahu, saya baca. Ada lain macam pula gula maghrib malam ni. Hei, baik. Jadi lepas Ustaz baca tahlil, dia ada lagi. Islam tak? Hei,
Jangan takut Tuhan, ni orang, bukan hantu orang. Baik. Lepas Ustaz habis baca, Ustaz pun diamkan saja. Dia pun lalu balik. Memang betul Tuhan, memang orang. Lega Ustaz. Memang orang, kan baik orang. Baik. Jadi bila dia lalu tu, dalam Islam yang terbaik adalah orang yang suka memberi salam. Jadi Ustaz pun cepat-cepat Assalamualaikum. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Dan dia orang nasib baik. Sebab dia pakai jubah sampai ke kaki tuan-tuan, saya pun takut. Tuan tak apalah pakai baju warna coklat. Nampaklah jubah orang kan. Tuan tak apa, nampak pakai kopiah putih. Ini hitam je. Jadi Ustaz pun kata dia, Tuan, kubur siapa di sana? Dia pun jawab, memang orang. Dia kata apa, itu kubur mak saya. Dan dia tanya saya, ini kubur siapa? Saya pun jawab, sama mak dia, tapi pangkat mak mertua. Baik. Jadi dia pun ceritalah. Dia kata mak mertua ni, dan memang benarlah kuasa Allah Ta'ala, malam ni memang betul hebat 3 kul. Jadi Ustaz pun dapat belajar ilmu pula daripada dia. Baik. Dia kata, apa kau Ustaz? Dia kata, mak saya ni Ustaz, dia meninggal dunia. Hati saya memanglah meninggal. Takkanlah tak meninggal lah di situ kan. Baik, mak saya meninggal dunia. Saya pun, ya betul. Tak apa, layan je lah kan. Layan je lah. Tapi Masya Allah, dia pun cerita sungguh-sungguh tuan-tuan. Dia kata, mak dia ni, Masya Allah, doktor kata boleh hidup dalam masa sebulan 2 bulannya. Baik, doktor kata dia dah kecil mana dah tinggi teruk, tak terkawal, dah dialisis nak kena tebuk lubang. Maksudnya kena tebuk lubang, kena dialisis lah. Namun begitu, mak dia ni tak nak. Mak dia tak nak tebuk lubang. Mak dia kata apa? Anda kata Allah nak ambil nyawa mak, biar macam ni sempurna, tak nak tebuk-tebuk. Kalau boleh nak lepas semayang, dah beribadat, dah sempurna. Jadi sebab itu, hadirin rahmati Allah, patutnya doktor kata tadi hidup berapa lama? Patutnya hidup berapa lama? Kalau tak buat dialisis, hidup berapa lama? Sebulan 2 bulan je. Namun begitu, kuasa Allah Ta'ala, mak dia mengamalkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia cerita, tapi Ustaz, betul lah Ustaz, nyawa tu bukan di tangan doktor, malah doktor tu pula meninggal dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahu tak, mak dia mampu bertahan selama berapa tuan-tuan ingat? Tuan ni nampak senyum manis, tapi tak senyum nampak gerang, saya berseram. Tadi saya semayang, seram kan tengok ni. Baik, agak berapa lama tuan? Hidup. Rupanya bukan sebulan, Ustaz dah bagi clue dah, rupanya kalau sebulan, tambah 1 lagi, rupanya mak dia bertahan 10 tahun. Masya Allah. Malah dia kata pula, ayah dia pula meninggal. Sampai tahap macam tu. Jadi Ustaz pun tanya dia, Masya Allah, tabarakallah, apakah rahsia mak dan sebagainya? Dia kata, Ustaz, mak tak nak tebuk, mak tak nak buat dialisis. Mak saya Ustaz diperpegang pada hadis Nabi, antaranya mak saya berpuasa hari Isnin, hari Khamis. Mak saya puasa hari Isnin, hari Khamis. Mak saya rajin baca, antara 3 kul. Saya kata, Masya Allah, Allah. Dia kata, kenapa Ustaz? Tuan, memang betul Tuan. Siapa amalkan 3 kul, kalau dia baca betul-betul istiqamah, kita ni kadang-kadang tak istiqamah. Lepas saya subuh je, roti canai. Tak ada lah. Tengok, tahu. Dan saya lalu pagi-pagi nampak tuan-tuan kalau kabut keluar mamai. Nampak. Baik. Jadi sebab itu tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini pula siapa ada kedai makan sendiri. Baik. Sebab itu tuan-tuan kata Allah Taala, nampak tak? Sebab itu kalau istiqamah, saya berkata dengan dia, Masya Allah, memang betul kenapa Ustaz? Memang betul. Siapa jaga 3 kul, pagi petang Nabi kata, takfika. Allah akan cukupkan kau min kulli syai' daripada apa pun satu pun. Sebab tu kalau ada orang kerja, kalau dia amalkan, dia tak kerja pangkat. Orang yang berbuat naik pangkat, dia relax je. Pada dia gaji dia dah cukup dah, nak berbuat apa lagi. Rupanya dia gaji amalkan 3 kul. Kalau setengah perempuan, suami dia memekak, apa-apa, suami dia terkejut. Isteri tu relax je. Rupanya isteri tu, telinga dia kebal, sebab isteri tu dah rajin baca 3 kul. Nabi kata, takfir kami kulli syai'. Allah cukupkan kau daripada segala sesuatu. Pada dia tak ada apa-apa pun, semua cukup dah. Nampak tak? Sebab itu ingat kata Ustaz, itu kalau kita hidup. Jika meninggal dunia, pastilah Allah mencukupkan segala-galanya. Nampak tak? Jadi jangan main-main. Bayangkan kalau dia baca pagi 3 kul, malam 3 kul atau petang 3 kul, umpama dia kalau dia mati, dia wafat satu hari, dia khatam 2 kul Quran, dan dia ada, ya Allah tabarakallah ta'ala, dia ada perisai pagi dan malam, mu'awwizatain, 2 surah pelindung. Ini kalau baca 3 kali, hanya Allah saya tahu dia, Allah lindung macam mana dia. Baik, itulah nombor 1. Nombor 2, apa lagi ayat-ayat? Tengok Dr. Abdullah, saya ulang balik tengok, jemaah pun terkejut. Fahal ulang balik? Ni semua Dr. Abdullah hanya pasal lah. Saya ulang balik, nampak?
Baik, pengurusi tuan-tuan kan, saya tak dipanggil kan baik-baik. Baik-baik. Tak apalah, dia kan kawan kita sama-sama kan. Seronok tuan-tuan, di Search Parker di penonton di Facebook, rugi tak datang Negeri Sembilan, tak datang sini. Jadi startlah kereta pergi Negeri Sembilan, nak gimana? Surau di Search Parker. Cantik tuan-tuan. Nampak macam surau, masuk-masuk masjid tuan-tuan. Orang tu kata, lah luar setengan, dalam kondo. Ini lah dia. Hebat. Tengok promotion satu Malaysia, tengok. Alhamdulillah, tabarakallah. Baik, yang kedua, boleh yang kedua, sajalah nak bagi semua tu dia cantik kan. Baik, nombor dua, hadisnya ada sahih, lagi kita mengembara lagi tinggi ya, ayat-ayat yang kita nak amalkan dalam hidup kita 40, 50, 60, 70, 80, supaya kita seronok. Patutlah arwah ayah, ustaz-ustaz yang dah meninggal suruh aku baca ayat ni, baru aku tahu. Jadi yang pertama tadi apa? 3 kul. Lepas ni tuan nak lepaskan tak? Lepas ni tuan nak lepaskan tak 3 kul? Tuan ni lain macam kan terus saya. Tuan, lepas ni tuan nak lepaskan tak baca 3 kul? Nak lepaskan tak nak lepas? Takkan lepaskan. Memang kita akan jaga betul-betul pagi petang. Kalau orang berniaga, tengok dia Search Parker, dia ada Facebook. Kalau orang menonton, orang berniaga, oh patutlah. Sebab tu kalau ada orang berniaga sebelah, dia laris, bukan dia pakai benda-benda mandrem. Dia rajin baca 3 kul. Jadi kalau orang berniaga ni, bacalah 3 kul. InsyaAllah, pelanggan akan cukup, rezeki akan cukup. Boleh? Boleh tuan? Jangan lupa ustaz kan? Ustaz ambil lauk ke dia tuan. Jangan lupa, ustaz tak payah bayar. Jangan lupa ya. Ustaz kau baca 3 kul. Datang ke dia tuan, aku baca 3 kul kuat. Bismillah. Pok. Baik. Alhamdulillah. Ada tuan-tuan, ada tokek kedai besar, kedai makan yang sedap. Baik. Nombor 2, hadis Nabi Muhammad SAW, Ustaz ambil hadis sahih. Masa-masa ada riwayat At-Tirmizi. Seronok tuan-tuan. Kita baca hadis sahih ni seronok. Kita sampai pada orang. Kita rasa senang hati. Hadis sahih orang amalkan kita pun seronok. Bila kita meninggal dunia, memang Allah pun dosa kita masuk syurga. Sebab inilah yang Nabi kata, balighni walau ayah, sampaikanlah padaku walaupun satu ayat. Seronok tuan-tuan. Baik. Nombor 2, daripada An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, qala man qala hina yusbih salasa marrat. Siapa baca, Nabi kata ketika subuh 3 kali. Siapa baca hina ketika mana waktu subuh datang, dia baca 3 kali. Jadi sebab itu kalau imam dia habis baca, dia pun habis baca doa walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, imam bangun je, tuan-tuan jangan bangun. Tuan-tuan baca ni. Kalau ustaz terus baca Allahumma anta rabbi, lepas tu ustaz baca bismillahirrahmanirrahim, lepas tu ustaz baca auzubillah. Ini dia. Nabi kata apa? Barang siapa yang baca ketika datang subuh 3 kali, auzubillahi alim, auzubillahi samiil alim, auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kan kita dah belajar kat tinggi buat sebut dulu kan, ingat tak? Auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, auzubillah, ya Allah aku berlindung dengan Allah samiil alim, yang mana Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam. Jadi Nabi suruh baca. Ingat, jangan main-main. Kadang orang kita ni tak reti, dia baca bismillahirrahmanirrahim dulu, dia rugi. Baca auzubillah. Boleh tak ni? Hafal kan? Kan senang je. Tuan-tuan puan kan banyak baca Quran wajah-wajah ni. Auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Berapa kali? 3 kali. Auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Berapa kali? 3 kali. Auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Baik. Lalu Nabi kata apa? Dengar cakap ustaz, boleh habis lagi. Sebab kalau ustaz lepas subuh jangan tinggal ayat ni. Wa qara'a salasa ayat min akhir surah Al-Hasyr. Wa qara'a salasa ayat min akhir surah Al-Hasyr. Dan juga kalau boleh, dan bacalah juga 3 ayat daripada surah akhir, iaitu 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ni apa? Jadi kalau tuan-tuan rumah bolehlah, kata boleh, auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Jika boleh, baca lagi 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ni apa? Al-Quran tak ada lepas ustaz ataupun ustaz hafal. Baiklah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kalau 4 yang terakhir. 4 yang terakhir, ustaz ambil 4 ni supaya terlalu ingat. Kalau ustaz baca 3 terakhir, tuan-tuan tak ingat. Yang 4 ni kepala dia. Baik. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Lepas tu, wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun.
Huwa khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Nabi kata, kalau kita baca ayat tu, jadi tuan-tuan amalkan. Sebab tu kalau kita balik kampung ke, pergi-pergi mana-mana, ada orang kena rasukan tu, yang kata kita ustaz ni kita baca tu je. Lau anzalna hadzal Quran, menjerit dia. Lepas tu sampai habis. Nampak? Sebab tu kalau kita hafal, bagus. Kalau apa-apa berlaku ke anak kita, cucu kita. Tetapi, anda kata tak berlaku. Ustaz kalau tak berlaku apa-apa, tak berlaku apa-apa, bagus untuk kita. Sebab Nabi kata, siapa baca waktu subuh 3 ayat terakhir, Al-Hasyr. Ataupun dia baca tadi, A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim 3 kali. Kemudian dia baca 3 ayat surah Al-Hasyr yang Ustaz baca tadi. Nabi kata apa? Wa kulluwa bihi sab'ina alful malak. Lalu Allah turunkan kepada dia 70,000 malaikat. Sebab itu kalau Dr. Luah pergi ke universiti, nampak tak? 70,000 malaikat jaga Dr. Luah. Tak silap saya, Dr. Luah naik Toyota Yaris kan? Kau aku tahu dah sekarang. Baik, nampak tak? Tuhan, nampak Tuhan baca? Saya tahu Tuhan, Tuhan bersama. Tuhan ni saya angkat tangan, tak ngomboi sombong tengah-tengah jalan. Tuhan naik basikal kan, basikal motor yang mahal tu kan. Macam basikal motor kan. Kita kat tangan, dia jalan seronok. Naik macam Harley Davidson. Tapi kalau Tuhan baca ni, Nabi kata apa? Allah turunkan 70,000 malaikat. Jadi Tuhan ni tak pakai helmet, saya nampak. Tuhan tak pakai helmet. Amalan ni saya berdendam. Tengok. Mabel penduduk Sebagai takut. Mabel aku, ya Allah, Tuhan, Allah boleh nampak semua. Saya boleh nampak tuan-tuan. Saya lalu ke sini tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa, walaupun tuan-tuan tak cari saya rumah kat sini, saya nampak semua seorang-seorang. Baik, takut semua baik. Jadi Nabi kata apa? Baik, tuan-tuan kena pakai helmet tuan baik. Lalu Nabi kata apa? Allah turunkan dia 70,000 malaikat. Hatta yumsi, untuk jaga dia sampai ke petang malam. Jadi kalau kita ada anak dara, anak perempuan, kalau kita ada anak-anak sekarang dengar macam-macam kan, semalam kan stadium di Indonesia kan ramai mati kan. Kita takut apa-apa berlaku kan, dia bawa kereta. Kita takut, kita pun berniaga, kita pun pergi bekerja. Keadaan sekarang cuaca kata ni nak ribut apa, nak ribut pula, nak hujan, nak banjir. Jadi kita amalkan supaya Allah jaga kita. Patutlah orang dulu sebut, pernah dengar tak? Pernah dengar tuan? Kalau kau baca dia 70,000 malaikat turun jaga, pernah dengar tak? Jadi kalau orang muda-muda, kalau ustaz mengajar di universiti, kadang-kadang ada pelajar datang, ustaz, ya ke ustaz? Takkan 70,000 datang malaikat jaga kita? Saya pun tengok muka budak tu. Kenapa? Itulah mak saya suruh baca, ayah saya. Tak tahu ustaz ni khurafat mana. Saya kata astagfirullahalazim, kau kata mak kau khurafat. Jangan ya, jangan. Sebab orang dulu ni dia belajar. Walaupun dia ni tak ada kuliah maghrib, dia tak masuk ke universiti, tapi mereka hidup bersyariat. Nampak tak? Nampak tak? Orang dulu tengok nak tidur dia baca Yasin kan? Pagi-pagi baca Yasin. Hebat. Nampak tak amalan dia orang? Jadi sebab itu dia nak buka pintu baca selawat 10 kali. Dia nak keluar dia baca 3 kul. Sebenarnya semua hadis Nabi. Jadi sebab itu, ingat kata Ustaz, bahaya, rupanya Allah turunkan dia 70,000 malaikat untuk jaga dia alaihi, untuk jaga dia, yusalluna alaihi, untuk mendoakan dia selamat. Malaikat 70,000 jaga dia, mendoakan dia selamat, dia selamat, dia selamat. 70,000. Takkan tak selamat lagi kan dia kan? Masya Allah. Hatta yumsi, sampai malam maghrib tu. Sampai petang maghrib tu malaikat jaga dia. Wa in mata fi zalikal yaum. Tapi kalau dia mati, katalah dia meninggal dunia. Tapi kalau tak meninggal, malaikat jaga dia, sama dia. Tapi kalau katalah benar dia mati, wa in mata fi zalikal yaum. Tapi kalau dia meninggal pada hari itu, Nabi kata, mata syahidan, mata syahidan, mata syahidan. Bukan Dr. Syahidan, tak. Tuan ni. Mata syahidan, maka matilah dia dalam keadaan syahid. Maka matilah dia dalam keadaan syahid. Footnote, nota kaki. Kalau kita dalam orang akademik namanya huraian di bawah nota kaki ni, apa dia? Iaitu pahalanya menyamai orang yang mati syahid. Kasirul aud, iaitu banyaknya pahalanya seperti mana orang mati syahid. Ya Allah, untung tak? Rugi tak kalau kita tak amalkan? Sangat rugi. Wa man qalaha hina yumsi. Tetapi kalau siapa pula baca pula petang tu atau malam tu, dia baca lagi.
Dibaca lagi, auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, dibaca lagi 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr tadi, Nabi kata sama. Kana bitilkal manzilah, maka samalah kedudukan dia macam dia baca pagi tadi, iaitu lalu Allah turunkan 70,000 malaikat untuk mendoakan dia selamat, menjaga dia selamat. Dan kalau dia mati pula malam tu sampai sebelum subuh besok, Nabi kata, mata syahidan, maka dia matilah seperti mati syahid. Patutlah jenazah dia cantik orang dulu-dulu. Kadang-kadang kita tengok tak ada pun bina rumah anak yatim, tak ada pun tahajud malam, kadang tertidur juga. Tetapi rupanya amalan dia kecil je, tetapi impaknya besar. Allah ampun dosa masuk syurga dengan amalan auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, dengan baca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Nampak tak? Nampak tak surah Al-Hasyr? Jadi tuan, Al-Hasyr ni kena baca, kena hafal. Kalau kita baca tiap-tiap hari, insya-Allah dia akan ingat terus dalam kepala otak kita. Senang. Ayat dia bagus seronok. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, Allah kata kalau aku turunkan lau anzalna hadzal qur'an, kalau aku turunkan Quran ini di atas sebuah bukit, ala jabalin la ra'aitahu khashian, nescaya kau akan nampak bukit itu khashian mutasaddim, pecah hancur. Jadi ayat ni kuat tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan tak nak baca, tak nak hafal? Rugi tuan-tuan. Itu bayangkan ayat Quran tu masuk, ini kalau siapa baca, nampak tak? Memang fazilat dia, khasiat dia masya-Allah. Tabarakallah taala. Sebab tu kalau kita tengok, minta maaf banyaklah. Antaranya kawan-kawan arwah ayah saya hebat, tuan-tuan. Dia amalkan badan sehat. Pernah dengar Tan Sri Datuk Dr. Yusof Noh? Pernah dengar Tan Sri Yusof Noh? Zaman tuan. Tuan kan zaman Jeffrey Dean. Oh Mas Mona, kan? Namamu disebut oleh teman-teman, mereka pun ada menyimpan perasaan. Hei. Bahaya tuan-tuan. Baik, betul tak? Jadi, itu kawan arwah saya, Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur Yusin, tetap Allah kenal lah. Kenal kan? Apa itu drum ke apa? Oh, ingat nak joget sama tadi? Oh, dah masuk waktu Isya. Astaghfirullahalazim. Baik. Nampak tak? Jadi sebab itu, bila Ustaz tanya balik anak dia pun pesyarah kat Yusim, dia kata mereka ni suka amalkan baca-baca ayat macam ni. Patutlah kesihatan dia cukup. Patutlah keselamatan dia cukup. Umur 80 masih kuat mengajar di universiti. Orang lain dah tak ada pension dah. Tapi masih kuat. Betul tak tuan? Dulu kat UKM kan, kat Yusim kan. Hebat tuan-tuan Allah. Jadi amalan ni janganlah kita tolak ke tepi. Jadi takfir kau, dia akan cukupkan hidup kau, keselamatan kau, kesihatan kau. Dah 2 dah. Kita baca amalan tu tak dapat 2. Baik. Boleh tak satu lagi? Pom-pom boleh dah satu lagi. Sebenarnya banyak ni. Maksudnya tak puas pula kan? Tak puas tuan kan? Baik. Satu lagi tuan-tuan. Baik. Lalu nombor 3, boleh imam, satu imam boleh. You are my friend. Takkan tak boleh satu lagi. Sianlah Ustaz datang ni jauh ni. Satu lagi ya. Baik. Satu lagi hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini Ustaz ambil daripada Bukhari, Nasai, Tirmizi. Oh, sonok tuan-tuan. Bunyi syurga tuan-tuan. Apa dia? An Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, daripada Shaddad bin Ausin, sahabat Nabi, peradis Nabi, dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, masya-Allah tabarakallah. Sayyidul istighfar, Nabi kata apa? Penghulu segala penghulu istighfar ataupun penghulu kata-kata untuk minta ampun, itu sayyidul istighfar tu. Penghulu segala penghulu istighfar, bacaan untuk minta ampun, apa dia? Allahumma anta rabbi. Tuan-tuan selalu baca, perempuan baca kan? Allahumma anta rabbi. Kalau kita google internet, tulis sayyidul istighfar atau penghulu istighfar, dia akan keluar. Nabi kata, itulah kata-kata ketua segala ketua ayat minta ampun. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'adika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, wa abu laka bi ni'matika alayya, wa abu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, apa berlaku? Apa berlaku tuan-tuan? Nabi kata apa? Man qalaha, siapa yang baca sayyidul istighfar ni, Nabi kata Allah mantar rabbi tadi tu, mukinan biha hina yumsi, ketika mana Nabi kata datangnya waktu malam, petang atau malam maghrib isyak ni dia baca. Sebab tu kalau dulu dia marah. Baca Allah mantar rabbi. Nampak? Orang dulu kalau lepas maghrib lepas isyak, dia mesti baca Allah mantar rabbi. Ada setengah imam dia habis je berdoa, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbalan karim. Dia tak ada salam ni. Allah manta rabbi, jemaah belakang pun ikut. Allah manta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, sampai habis. Imam terus mam, kalau kat sini dia sebagai terus lanyak mam. Jangan tunggu, jangan bagi dia orang bangun mam.
Diorang ni bangun nak cari mi goreng kat luar. Nampak macam ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, kaki kanan. Ya Allah, tuan-tuan. Kuliah maghrib kat sini sonok tuan-tuan. Ya Allah, mi goreng apa? Baik. Masya Allah ya. Jadi apa dia cerita dia? Nabi kata apa? Man qalaha mukinan biha hina yumsi. Siapa baca Allah mantar Rabbi pada waktu mana petang, malam atau senja dia baca. Kalau kita waktu tu baca maghrib isyak pun tak apa baca. Famata min lailatihi. Maka dia mati malam tu. Maka dia mati malam tu. Pernah dengar tak? Ada orang kata ayah tidur. Kenapa? Ayah tidur, rupanya ayah meninggal. Ayah tidur balik isyak. Esok dia kejut tak bangun, meninggal. Pernah dengar tak? Arwah meninggal masa dalam tidur. Pernah dengar tak? Masya Allah, Allah. Baik. Famata min lailatihi. Lalu dia mati malam tu. Nabi kata apa? Dakhala jannah. Dia mesti masuk syurga. Ya Allah. Ya Allah, baca tu je. Mam, baca itu je, mam. Mam tu mak. Imam. Mam lain macam lah kan. Imam. Allah mantar Rabbi. Mam. Jadi imam, kita menjadi imam. Saya suka imam ni. Baik. Jadi bila kita imam sini, pastikan kita bawa jemaah kita masuk syurga. Habis je. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Allah mantar Rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Terus. Takut-takut jemaah kita terlupa baca dia balik. Dia duduk nampak mi goreng tu memang sudah terbaik mi goreng ni. Allah kat sini lah pula kan. Baik. Terus tak baca balik rumah kenyang. Mi. Terus tidur. Nampak tak? Jadi sebab itu yang kata Ustaz. Terus baca. Baik. Nabi kata dakhala jannah. Dia mesti masuk syurga kalau dia mati malam tu. Wa man qalaha mukinan biha hatta yusbih. Tetapi siapa baca ketika mana datangnya subuh. Sebab tu kalau Ustaz habis je walhamdulillahirabbil alamin lepas solat subuh. Amin. Ustaz tak baca bismillahirrahmanirrahim dulu. Ustaz tak baca auzubillahi bi kalimatil tammah min syarri ma khalaq. Ustaz kan tu baca dulu. Allahu anta rabbi. Sebab kita ingat dulu kita mati tu takut. Apa-apa takut mati. Jadi apa-apa sudah masuk syurga. Allahu anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baru Ustaz baca bismillahirrahmanirrahim dulu 3 kali, baru baca auzubillahi bi kalimatil tammah kali ataupun 3 kul 3 kali. Nampak tak? Lepas tu nak baca apa? Al-Baqarah 5 depan, ayat kursi tengah kan? 3 belakang. Lepas tu nak baca surah Al-Hasyr tadi kan? 3 belakang. Nak baca surah apa? Surah Al-Mulk ke? Nak baca apa ke? Kemudian. Sebab tu yang kata Ustaz, sebab dia lagi pendek daripada Al-Mulk. Nampak tak? Dia lebih pendek daripada Al-Kahfi. Nak baca Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir ke? Tapi yang ni pendek, Nabi kata apa? Famata min yaumihi. Tapi dia mati pula waktu siang. Siang tu dia mati. Siang tu dia meninggal dunia. Dakhala jannah. Nabi kata dia mesti masuk syurga. Dakhala dalam bahasa Inggeris dipanggil past tense. Dalam bahasa Arab dipanggil fi'il madhi. Maknanya telah. Maknanya Nabi bukan main-main. Ini bukan janji kosong. Dakhala jannah. Dia mesti telah dimasukkan ke syurga. Maksudnya dia mesti telah masuk. Maksudnya kalau telah masuk tu maksudnya mesti masuk tak? Nabi tak kata dia akan dihisap dulu baru masuk syurga. Tak. Nabi kata dakhala. Dia telah dimasukkan ke syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadis sahih Bukhari, Nasa'i, At-Tirmizi. Jadi ustaz pun tak nak lama-lama, lain macam imam tengok mata bulat, dia ni bila ni aku nak angkat takbir, main-main pula. Jadi kalau ikut hati ni nak baca lagi. Tapi itulah ya Allah tak apalah kita sambung lagi ya. Insya-Allah kan kuliah kita kan ada banyak kat sini. Nanti kita baca lagi, kita sambung lagi tajuk. Jangan takut ustaz tak akan lompat. Tajuk ni kita sambung lagi. Ada lagi baca-bacaan, baca-baca sikit tapi rupanya Allah ampun dosa masuk syurga. Betul tak? Kalau ustaz lambat ni, lambatlah kita semayang isyak. Jangan sangka buruk pula. Kalau ustaz tak berhenti, lambatlah nak makan mi. Tak. Jadi kita berhenti dan nak makan isyak tuan-tuan. Sebab Nabi kata, barang siapa solat fardu isyak berjemaah, maka dia punya pahala seperti beribadat separuh malam. Boleh tuan? Bukan nak makan mi goreng tuan. Bukan. Jadi kuliah kita berakhir sekali ini. Seronok tuan-tuan. Itulah kuliah di desa Cempaka. Sangat seronok jemaah-jemaahnya ya Allah. Dan majlis ilmu sangat baik. Jadi kita tutup di sini. Berkat betul-betul Facebook di luar sana ya. Kita berakhir di sini. Yang baik daripada Allah, yang kurang berusaha sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Nabi yang menyuruh kita. Ada yang kata ada kesilapan dan sebagainya. Allah ampunkan dosa. Terutama ustaz lah yang menyampaikan. Minta maaf. Dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aku liqauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi. Jika pernah menonton di Facebook di Sipaka, kita akan dedahkan lagi pada masa akan datang. Boleh akan datang apakah amalan kecil-kecil, tetapi kalau kita buat, Allah ampun dosa kita, masukkan ke syurga. Sekian saja sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.